يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berusaha untuk meningkatkan amal sebagai simpanan yang berguna untuk kita pada hari yang diterjemahkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada faedah bagi manusia segala harta bendanya dan anak pinaknya, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Muslimin yang dirahmati Allah,
Minggu ini minggu ketiga. Kita berjaya dibenarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pahang di bawah Jabatan Mufti Negeri Pahang membenarkan mendirikan sembahyang Jumaat. Setelah hampir 40 tahun, masjid ini tidak lagi mendirikan sembahyang Jumaat. Kita memanjatkan syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam bukan hanya bersifat syiar, tetapi juga turut menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Walaupun Islam merupakan suatu ajaran yang ditegaskan dalam banyak peringatan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya panduan hidup yang diterima oleh Allah. Wa man yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai jalan hidupnya, maka dia termasuk golongan yang rugi. Dan di akhirat nanti dia tidak akan diterima amalannya oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita supaya menjadikan Islam selaras dengan apa yang diturun oleh Allah. Sama ada dalam syariat dengan tidak meminda peraturan-peraturan Allah. Tidak menokok tambah dalam amal ibadah yang bersifat perkara-perkara bid'ah, yang dalalah, yang bercanggah dengan syarak. Supaya kemurnian Islam dapat dikekalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengikuti jalan-jalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana turun ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini jalanku yang lurus, hendaklah kamu mengikutinya, dan jangan kamu menyimpang daripada jalan yang benar ini, nescaya kamu akan terpesong. Baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat. Setelah sahabat berada di lingkungan baginda, Nabi mengambil satu ranting kayu dan menggariskan satu garisan lurus di hadapan baginda di atas tanah. Sambil Nabi menegaskan, inilah jalanku yang lurus, tidak ada bengkang-bengkok. Di mana asas kepada jalan yang lurus ini ialah mematuhi apa yang digaris oleh Allah Ta'ala, yang diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu menyimpang, kemudian buat sempang kiri dan kanan, nescaya kamu akan sesat daripada jalan yang benar. Setiap hari kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala memandu hidup kita berada atas jalan yang betul ini. Bila mana kita membaca suratul Fatihah, kita akan mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan yang betul. Kenapa kita perlu minta pada Allah? Kerana akal saja tak mampu memikir mana betul, mana salah. Apatah lagi hawa nafsu manusia. Ilmu saja tidak boleh memandu kita. Walaupun kita ada iradah, daya memilih, Tuhan bagi kekuatan untuk kita pilih mana yang kita nak buat, mana yang kita nak tinggal. Tetapi di sana ada perkara tanpa nabi-nabi kita tidak akan mengetahui. Lalu Allah utuskan kepada kita nabi-nabi dan rasul-rasul, berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tujuannya? Allah jelaskan dalam surah Al-Alaq, "Allamal insan ma lam ya'lam." Untuk mengajar manusia perkara yang manusia tidak tahu. Tanpa Nabi kita tak tahu siapa Tuhan sebenar. Tanpa Nabi kita tak tahu apa matlamat hidup kita, Allah ciptakan kita. Tanpa Nabi kita tak tahu mana halal, mana haram, mana betul, mana salah. Mana ya Allah redha, mana ya Allah murka. Tanpa Nabi kita tak tahu apa berlaku lepas kita mati dalam alam barzah. Nanti di akhirat, apatah lagi syurga neraka. Maka manusia tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada akal. Kerana kebenaran kadang-kadang tidak tepat dengan akal kita yang cetek ini.
Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi mengambil wuduk. Baginda makan khauf. Khauf ialah kasut yang dibuat daripada kulit, yang dipakai pada musim sejuk bagi mengelak tapak kaki atau tumit daripada pecah. Baginda makan khauf dan Nabi mengambil wuduk. Bila sampai pada basuh kaki, tiba-tiba Nabi tidak membasuh kaki. Nabi hanya menyapu di atas permukaan kaki, atas khauf. Nabi sapu di atas khauf tersebut. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau aku fikir agama dengan akal aku, tentulah aku akan basuh di bawah tapak kaki. Kerana yang kotor tu di tapak kaki, bukan di atas kaki. Kalau aku fikir agama dengan akal, aku akan basuh di bawah. Ternyata bahawa akal tidak mampu fikir semua urusan agama. Kenapa kita diwajibkan zakat? Padahal kita usaha, kita bekerja, pendapatan kita, duit kita, kenapa kena zakat? Akal tak mau fikir. Tak mampu fikir bahawa di sana harta juga ada perkara yang mengotorkannya. Maka kena bersih harta dengan sedekah, dengan berzakat. Bukan dengan basuh duit. Sebagaimana kita bersih kekotoran. Ada kekotoran yang kita kena bersih dengan istighfar, dengan minta ampun. Ada kekotoran kita kena bersih dengan kita ganti balik apa yang kita ambil. Ada yang kita bertaubat pada Allah. Dan ada yang kita basuh dan seumpamanya. Tidak semua kekotoran boleh hilang dengan basuh. Ada pencemaran terpaksa kita ada yang hilang dengan sapu saja. Ada yang kena rendam air, ada kena bos sabun, ada yang kena berus, ada kena bos klorak. Ada yang terpaksa dipotong buang kerana tak hilang kekotoran tersebut. Demikian juga akidah, demikian juga hidup kita. Ada yang kita boleh hadir ke masjid, Allah ampun dosa. Ada kita dengar kuliah pengajian agama, Allah ampun dosa. Ada dosa yang diampun kerana penat bekerja. Allah ampun dosa kita kerana penat bekerja. Ada dosa diampun kerana kita sama amin kita dengan amin imam dalam sembahyang. Sebagaimana sabda Nabi, man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah, ghafarallahu lahu ma taqaddam min zambih. Sesiapa yang aminnya serentak dengan amin para malaikat di langit, Allah akan ampun dosanya. Di sana ada dosa yang tak ampun, melainkan bertaubat dengan taubat nasuha. Yang dosa-dosa besar, berzina, minum arak, berjudi, dan melakukan pendurhakaan pada kedua bapa dan sebagainya. Ada 70 dosa-dosa besar. Dan di sana dosa yang tak boleh diampun walaupun bertaubat dengan taubat nasuha. Menangis air mata darah sekalipun Allah tidak akan ampunkan. Iaitu satu dosa. Dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa orang syirik padanya dan akan mengampun selain daripada syirik. Maka oleh kerana itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan Riddah yang murtad, diperangi, dibunuh, halal darah mereka. Kan dalam Islam, hidup kita tak ada makna tanpa akidah. Ya. Akidah asas. Dengan akidah itulah amalan kita ada pahala dosa. Dengan akidah itulah menyebabkan kita masuk syurga. Kita dapat redha Allah Ta'ala. Tanpa akidah, segala amal baik kita tidak nilai si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah, bila mana Allah tegaskan 5 asas bagi makmurkan rumah Allah, sebagaimana ayat yang saya bacakan muqaddimah tadi. Innama ya'muru masajidallah man. Innama, hanya senya, sesungguhnya, tidak ada yang lain. Orang yang boleh memakmurkan rumah Allah, siapa dia? Man. Yang pertama Allah sebut, man amana billah, mereka yang beriman pada Allah. Alhamdulillah, Allah jadikan kita orang yang beriman dengan Allah, lalu kita termasuk golongan yang memakmurkan rumah Allah. Yang pertama Allah sebut orang yang beriman dengan Allah. Allah tak sebut jawatan kuasa masjid. Ada orang nama jawatan kuasa tapi tak boleh makmurkan masjid. Allah tak sebut jiran dengan masjid. Kerana ada orang rumah dekat masjid tapi tak boleh makmurkan masjid. Tapi Allah sebut umum. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah, maka dialah orang yang akan memakmurkan rumah Allah. Yang kedua, mereka yang beriman dengan hari akhirat.
Kan datang masjid bukan dapat duit, dapat harta. Ya. Yang banyak kita keluar sedekah derma. Masjid bukan tempat cari dunia, tapi mengambil keberkatan masjid untuk urusan dunia kita. Bawa keberkatan masjid ke pejabat, ke sekolah, ke rumah kita. Ya. Ke medan pertanian, mana-mana saja. Ambil keberkatan rumah Allah supaya tempat kita juga, tempat kerja kita juga berkat. Ambil keberkatan rumah Allah supaya rumah kita juga berkat. Ambil keberkatan rumah Allah supaya medan kerjaya kita juga berkat. Yang ketiga, mereka yang mendirikan sembahyang. Ya. Aqimus salah. Ya. Kenapa perkataan sembahyang disebut aqim, qama, makna berdiri. Yang bersungguh-sungguh. Ya. Bukan sambil lewa sembahyang. Yang jaga sungguh-sungguh sembahyang. So, siapa nak Allah peliharakan sembahyang wajibnya, maka jagalah sembahyang sunat. Kan orang yang memelihara sembahyang sunat akan dipelihara sembahyang wajibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mereka yang mengeluarkan zakat. Yang ni ada hubungan dengan manusia. Jangan jaga masjid saja, duduk dalam masjid berzikir, jaga hubungan Allah. Jiran tetangga tak peduli, orang susah tak peduli, orang miskin tak peduli. Ya. Nabi sebut, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Sentiasalah Jibril turun berpesan kepadaku. Nabi kata Jibril pesan pada aku. Apa pesanan dia? Jaga jiran, jaga jiran, jaga hak jiran. Jaga hak jiran. Hatta zanantu, sehingga seolah-olah jiran aku layak dapat harta pusaka aku. Dan yang kelima, walam yakhsha illallah. Orang yang boleh memakmurkan rumah Allah ialah mereka yang tidak takut melainkan hanya pada Allah. Mereka yang takut hanya pada Allah. Bukan takut pada makhluk. Orang yang takut pada Allah, yang hormat, yang jaga Allah, makhluk akan jaga dia. Allah jadikan manusia akan sayang padanya. Maka kan itu, marilah kita sama-sama berusaha menjadikan diri kita termasuk dalam 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang layak berteduh di bawah arasy Allah. Pada hari tidak ada sebarang naungan melainkan hanya naungan arasy Allah. Salah satunya ialah warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Laki-laki yang hatinya tertambak di masjid, terikat di masjid, menunggu-nunggu kedatangan waktu sembahyang dan sembahyang di masjid. Marilah kita jadi tamu Allah di dunia. Semoga Allah Ta'ala pilih kita sebagai tamunya nanti di hari akhirat. Sepatah nasihat guru saya, sesiapa yang tidak dipilih sebagai tamu Allah di dunia, janganlah dia berangan-angan untuk jadi tamu Allah di akhirat. Na'udzubillah. Maka kerana itu, kita melapangkan waktu kita, masukkan diri kita di kalangan mereka yang sentiasa memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah negara kita berada dalam keadaan yang bebas melaksanakan amal ibadah di masjid-masjid. Setengah tempat, setengah negara masjid diroboh oleh musuh-musuh Islam yang anti-Islam, yang tak suka pada Islam. Tragedi yang banyak berlaku seluruh dunia, termasuk di New Zealand, bagaimana masjid dikan tempat penyembelihan korban umat Islam yang sedang sembahyang di masjid. Kita menyaksikan demikian juga yang berlaku di Palestin, di Masjid Aqsa. Yahudi menceroboh Masjid Aqsa, mengganggu orang yang sembahyang dalam masjid. Demikian juga beberapa buah negara-negara yang lain. Maka kata nikmat ini hendaklah kita syukuri. Nikmat ini hendaklah kita hargai. Nikmat ini hendaklah kita pertahankan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan negara kita mendapat keberkatan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu hamidum majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Amin ya Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita hamba yang soleh, beribadah pada Allah, berbakti pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, ada beberapa waktu yang disebut sebagai waktu mustajab doa. Allah Ta'ala suruh kita mohon, ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, aku akan perkenankan doa kamu. Pertama, kita kena faham perkenankan doa ini bukan makna mesti dapat apa yang kita minta. Urusan Allah Ta'ala menentukan bila masa yang sesuai diberi apa yang kita minta. Kadang-kadang Allah tidak bagi segera apa yang kita minta. Ya, tapi Allah Ta'ala tahu bilakah waktu banyak mana yang perlu diberi dan apa yang perlu diberi. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah menolak doa hamba. Dalam hadis disebut, hadis kursi, Allah malu untuk tolak doa hamba dia. Bahkan kalau Allah bagi semua yang manusia minta, tidak kurang sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Maha mengetahui, ada yang makhluk minta kadang-kadang tak baik untuk dia, cuma dia tak tahu. Ya, umpama ada orang minta kaya, Allah tahu kalau Allah bagi kaya punah dia. Lalu Allah tak bagi kekayaan, Allah tukar dengan benda lain. Kebahagiaan rumah tangga, nikmat sehat jauh lebih penting pada kaya raya yang tidak sehat. Ya, maka kan itu kadang-kadang Allah bagi segera, kadang-kadang Allah ganti yang lain, kadang-kadang Allah tukar di hari akhirat. Ya, tapi doa tidak pernah sia-sia. Ya, maka kan itu waktu mustajab doa antaranya ialah waktu hujan mula turun. Tatkala mana rintik titik hujan mula turun, berdoalah pada Allah kerana waktu itu keberkatan sedang turun ke atas muka bumi. Ya, maka doa pada waktu hujan mula turun diterima oleh Allah Ta'ala terus sampai pada Allah. Yang kedua, waktu khatib duduk antara dua khutbah, perbanyakkan doa pada waktu tersebut. Yang ketiga, waktu kita dalam musafir, perbanyakkan doa waktu dalam musafir. Yang keempat, waktu kita dizalimi, dianiaya, mohon pada Allah Ta'ala doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dan keberkatan. Tengah malam, 2/3 ataupun 2/3 waktu malam, waktu-waktu mustajab doa. Dan ada pun selepas sembahyang fardu, ya, dan dalam sembahyang, Nabi mengajar kita supaya kita mohon pada Allah Ta'ala kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Apapun yang penting, para jemaah dirahmati Allah sekalian, sebagai hamba Allah, kita harus ingat jasa besar yang Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad kepada kita semua. Tanpa Nabi, kita tak kenal siapa Allah. Tanpa Nabi, kita tak tahu apa tujuan, apa matlamat hidup kita. Alhamdulillah. Maka jadikanlah hari Jumaat sebagai salah satu hari yang kita membanyakkan ucapan selawat dan salam pada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda, man salla alayya marrah sallallahu alaihi bi asyara. Siapa-siapa selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Siapa-siapa yang selawat pada Nabi 10 kali, Allah akan selawat kepadanya 100 kali. Sesiapa yang selawat pada Nabi 100 kali sehari, Allah Ta'ala jamin 3 perkara. Pertama, dia tidak akan terkena sifat munafik. Yang kedua, dibangkitkan nanti di akhirat bersama para nabi-nabi, para Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Warzuq Allahumma taufiq wal hidayah wal inayah Sultan Pahang Kepedulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Patut Agung Maulana Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Marsum Sultan Al-Hajj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Wali semua wali ahdi Tengku Hasan Ibrahim Alam Shah Ibn Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Al-Qaim bi'amali Malik Pahang. Allahumma arzuqhuma qawlan hakima wa amalan mustanira wa tathbituhuma ala siratal mustaqim ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asrif an wilayatul Pahang wa Malaysia sa'i biladul muslimin al-waba wal qana syarradda wa najina min jami'il anwa'il bala بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قام الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istaqimu yarhamkumullah. Samakan sahabat dan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana asma'ika nasyukur. Alladhi yusbihu salli fadl jama'ati rakat. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الفحش ما ظهر منها ما بطن اللهم إنا على ذكرك
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من برص الجنون والجزام ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعزنا من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, saya hormati pengerusi, Pak Syekh Nazri, semua Tuan Imam, sahabat-sahabat sekalian. Pertama sekali saya ucap nak maklum pada tuan sekalian, kita hari ini dikunjungi oleh para pegawai dan kaki tangan Indah Water Consortium, satu agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air, untuk beri khidmat di Bandar Pusat Jengka pada kali ini. Tuan-tuan boleh terus pergi ke kaunter. Tujuan utama